Okay. Alright. So apabila sesebuah negara itu membuat pengkhususan dan dia boleh menghasilkan barang tu dengan kos satu unit dengan yang paling rendah. So dia telah berlaku, dia telah mengeluarkan barang itu dengan cekap. Pengkhususan ni maksudnya dia fokus kepada satu barang. Dia khususkan, contohnya dia pakar dalam membuat kereta. Jadi dia keluarkan kereta dengan banyak dan dia boleh menghasilkan kereta dengan kos satu unit yang paling rendah. Itulah maksudnya kecekapan. Dia boleh mengeluarkan barang dengan satu unit kos satu unit yang rendah. So bila dia boleh menghasilkan barang itu dengan kos yang sangat rendah dan dia boleh menjual barang itu dengan harga yang murah. Sebab itu dia mendapat permintaan dari negara lain. Okay? Alright. So dekat sini dia ada cakap negara yang mempunyai pengkhususan yang tinggi ni dalam pengeluaran dikatakan mempunyai faedah berbanding. Okey, apa maksud faedah berbanding? Okey, faedah berbanding ialah faedah yang dinikmati oleh sesebuah negara yang sanggup mengeluarkan sesuatu barang dengan harga yang lebih murah ataupun kos yang lebih rendah ataupun kos lepas yang lebih rendah dengan sejumlah faktor pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama. Okey, yang ini kita boleh berbalik kepada keluk kemungkinan pengeluaran, KKP kan. Okey, so dia anggap okey, apa sahaja titik di atas keluk KKP tu, keluk kemungkinan pengeluaran, kita anggap semua titik tu dah mencapai maksimum kan. Jadi kita andaikan faktor pengeluaran dengan tingkat teknologi tu tetap sama je. Okey, tapi ada negara yang boleh keluarkan, dia boleh fokus untuk keluarkan kereta, ada negara yang boleh fokus keluarkan motor contohnya. Kenapa? Sebab dorang boleh menghasilkan dengan kos lepas yang sangat rendah. Okey, kita tengok contoh Okey, contohnya kita tengok negara R dengan negara S dia keluarkan kereta. Okey, ni tengok negara R dia keluarkan 100 kereta, negara S dia keluarkan 250 kereta. Okey, kita tengok kos lepas untuk sebuah kereta. Okey, negara S dia dapat kos lepas 3 unit motosikal. Untuk dikeluarkan satu kereta, dia terpaksa lepaskan 3 motosikal. Maka negara S pula, untuk dikeluarkan sebuah kereta, dia terpaksa melepaskan 1.4 motosikal. So, yang ini, negara S mempunyai kos lepas yang lagi rendah kan. Dia nak menghasilkan satu kereta, tapi dia hanya melepaskan 1.4 motosikal. Jadi, ini menunjukkan negara S, dia lebih sesuai untuk keluarkan kereta sebab dia dikatakan lebih cekap sebab kos lepas dia lebih rendah. Jadi dia lebih cekap. Jadi negara X boleh mengeluarkan motosikal. Okey, kita tengok pula negara R. Okey, motosikal. Negara R keluarkan 300 unit, negara S keluarkan 350 unit. Okey, kita tengok kos lepas bagi motosikal. Okey, negara R. Okey. So negara R untuk menghasilkan satu motosikal, dia terpaksa melepaskan 0.3 buah kereta. Manakala negara S, untuk dia menghasilkan satu motosikal, dia terpaksa melepaskan 0.7 kereta. Jadi ini menunjukkan negara R lebih cekap berbanding negara S dalam menghasilkan kereta. Okey. Sebab kita tengok negara R, dia mengeluarkan kereta. Negara R dia boleh mengeluarkan kereta sebab kos lepas dia yang rendah. Okey, kos lepas rendah maknanya dia lebih cekap. Okey, so negara R dia boleh mengeluarkan kereta. Negara S dia perlu negara R dia perlu mengeluarkan motosikal. Negara S dia perlu mengeluarkan kereta. Okey. Alright. Kita tengok yang bawah ni pula. Okey, yang bawah ni pula tengok negara X dengan negara Y. Okey, kita tengok kos lepas untuk unit radio. Okey, 2 unit dia terpaksa lepaskan 2 unit perabot. Yang ini pun 2 unit perabot. So dua-dua tak ada kecekapan. Dua-dua tak cekap. Yang ini sama juga. Kos lepas dia sama. So dua-dua tak ada
So, dua-dua negara ini tak boleh tidak mengeluarkan tidak menghasilkan barang dengan kos yang paling rendah. Jadi dia tak boleh buat, dia tak boleh maknanya orang takkan belilah barang dengan negara ni. Okay, alright. So hopefully faham apa itu faedah berbanding. Tak perlu nak faham terlalu detail sangat, sebab faedah berbanding ni sebenarnya dia topik tingkatan 6. Okay, so hanya fahamkan sahaja sebab yang ini awak fahamkan sahaja faedah yang dinikmati oleh sebuah negara yang sanggup mengeluarkan sesuatu barang dengan harga ataupun kos lepas yang rendah berbanding dengan negara lain berdasarkan sejumlah faktor pengeluaran dan tingkat teknologi yang sama. Jadi dia terpaksa menghasilkan barang dengan kos yang rendah. So dia boleh mengeluarkan barang tu. So kita anggap kalau dia boleh mengeluarkan kos yang paling rendah, kos lepas yang paling rendah, jadi kita anggap dia cekap dan dia boleh mengeluarkan barang. Orang akan beli barang dari negara tu. Contohnya kat sini dia kata Amerika Syarikat mengkhususkan dalam pengeluaran kapal terbang, okay, dan telah mengeksport kapal terbang ini ke negara-negara yang lain. Sebab Amerika Syarikat telah membuat pengkhususan dalam penghasilan kapal terbang dan dia menghasilkan barang itu dengan kos lepas yang paling rendah. Cuba kalau kita yang tak buat pengkhususan ni, okey, kita mungkin akan mengeluarkan barang tu dengan kos yang sangat tinggi. Sebab tu orang nak beli dengan negara yang menghasilkan barang dengan cekap. Okey, dia boleh membuat barang itu dengan kos yang sangat rendah. Okey, seterusnya kita tengok kepada budaya masyarakat. Okey, bagaimanakah budaya masyarakat ini mempengaruhi kecenderungan masyarakat untuk menghasilkan sesuatu barang. Okey, budaya masyarakat ni, okey, kita andaikan macam bagaimana budaya masyarakat dia tu menyebabkan dia keluarkan barang dan end up barang itu menjadi tarikan dari negara kepada negara lain. Okey? Alright. So, perbezaan budaya masyarakat biasanya melibatkan kemahiran dan minat pekerja dalam mengeluarkan sesuatu barang dan perkhidmatan. Okey, contohnya dekat sini dia kata negara India ni memang terkenal dalam rempah ratus. So, diorang boleh mengeluarkan rempah ratus dan dia menjadi permintaan dekat dari negara-negara lain. Okey, contohnya macam dulu rempah ratus British pun suka dengan ladi hitam dan sebagainya. Okey, dia pergi India sebab tu dia menjajah negara India. So sekarang tak boleh nak pergi menjajah kan. So sekarang ni dia berlaku perdagangan antara bangsa. Dia kena beli dari negara India. Sebab India ni dia terkenal dengan diorang memang makan rempah-rempah ratus ni memang menjadi makanan tradisi dia dan end up dia mendapat permintaan dari negara lain. Okey. Alright, sama juga kalau kita kata budaya masyarakat Malaysia ni. Contohnya kita tengok Pantai Timur menghasilkan batik. Okey, dan benda ni juga mendapat permintaan daripada negara lain. Okey, sebabkan kemahiran kita untuk menghasilkan batik itu dan benda tu mendapat permintaan dari negara lain. Okey. Alright, sama juga macam kita tengok kalau budaya masyarakat Cina menghasilkan herba kan. So Cina ni terkenal dengan sebab budaya dia memang makan herba. Jadi bila dia buat herba tu dia menghasilkan untuk masyarakat dia, at the same time mendapat permintaan dari negara lain. So inilah yang kita kata bagaimana budaya masyarakat itu menyebabkan berlakunya perdagangan antara bangsa. Bagaimana budaya itu mempengaruhi dalam penghasilan barang dan akhirnya barang itu dijual ke negara lain. Okey, seterusnya kita tengok kepada harga faktor. Okey, seperti yang cikgu cakap sebelum ni. Okey, harga faktor ini ada dua. Harga faktor ni sama je macam kos pengeluaran. Okey, harga yang kita terpaksa bayar, upah buruh, sewa tanah, faedah modal. Okey, ini semua kita panggil sebagai kos pengeluaran. Okey, dia bergantung. Okey, benda ni dia akan mempengaruhi pemilihan teknik pengeluaran. Okey, sama ada kita nak guna teknik buruh ataupun teknik mesin. Okey. Alright, contohnya dekat China, dekat India, okey, dia mempunyai buruh yang sangat ramai. Jadi dia menggunakan teknik buruh untuk menghasilkan barang. So bila dia guna buruh, okey, so kos untuk menghasilkan barang itu jadi rendah sebab upah untuk kita bayar buruh tu rendah.
Okey, bila kita bayar upah yang rendah kepada buruh-buruh ini, so dia boleh menghasilkan keluaran dengan banyak dan menghasilkan barang dengan murah. Okey, sebab tu barang Cina dan barang Cina yang dihasilkan di China lebih murah sebab dia menggunakan, sebab upah buruh dia adalah rendah. Okey, sebab dia guna teknik buruh. Okey, berbanding dengan Amerika Syarikat dan Jepun, diorang lebih suka guna mesin. Okey, sebab diorang kata kalau sebab teknologi yang canggih di Amerika Syarikat dan Jepun ni menyebabkan mesin ini didapati dengan harga yang murah. Diorang rasa kalau kita guna mesin, dia lebih murah dan cekap. Jadi diorang boleh menghasilkan barang-barangan yang menggunakan mesin, contohnya seperti kapal terbang, kereta dan jentera. Jadi kalau diorang hasilkan kapal terbang, kereta dan jentera ni, dia menghasilkan dengan harga yang lebih murah berbanding dengan negara yang tak ada pengkhususan dalam mesin. Okey, sebab kalau diorang sebab penggunaan mesin ni menyebabkan barang itu dapat dijual dengan harga yang lebih murah. Okey. Okey, seterusnya citarasa pengguna. Okey, bagaimana citarasa ini mempengaruhi perdagangan antara bangsa kan? Kadang-kadang ni kita susah untuk memenuhi citarasa masyarakat kita ni sebab citarasa ni pelbagai kan. Okey, sebab macam kalau kita kat negara kita ni, kita ada India, kita ada China, kita ada Melayu. So, contohnya macam China, dia suka barang-barangan, contohnya China dia lebih minat kepada barang keluaran dari negara China mengikut tradisi negara dia kan. Kadang-kadang dia minat herba, so herba tu hanya dikeluarkan dari China. Contohnya macam masyarakat India, dia suka rempah, so dia beli rempah dari negara India. Kalau macam orang Melayu pula, mungkin dia suka makanan-makanan daripada makanan barat ke kan, western, sebab citarasa ni sukar untuk dipenuhi. So bila kita sukar untuk penuhi, barangkali barang itu tidak dikeluarkan dalam negara kita, jadi kita terpaksa mengimport barang itu dari negara lain. So inilah yang menyebabkan berlakunya perdagangan antara bangsa sebab citarasa kita berbeza-beza.